Syukran jazilan wa anta min ahli al-jaza. Terima kasih Ustaz Zakaria, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Terima kasih kepada pihak Pusat Islam Sultan Mahmud Terengganu, Universiti Malaysia Terengganu, yang saya hormati seluruh tim dan kru yang bertungkus lumus menyediakan teknologi untuk dapat kita berkongsi tentang ilmu wahyu kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di negeri Terengganu dan khususnya kepada seluruh warga UMT. Saya juga meraihkan para pensyarah, para dakatirah, para pelajar, siswa-siswi yang turut menonton pada pagi ini. Topik yang bakal kita bentangkan ini adalah sebab kepada cintanya para sahabat untuk berjuang dan berdakwah. Kadang kita kagum dengan tokoh-tokoh besar dalam legasi sejarah Islam. Tetapi Al-Quran tidak menyembunyikan apakah rahsia adanya perasaan cinta kepada kematian. Lalu Allah memberikan kehidupan. Mereka lah generasi yang diberikan Allah perasaan cinta kepada kehidupan yang kekal abadi, sehingga mereka dapat membezakan hakikat hidup di dunia dengan hidup di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang tidak berkeinginan, ia boleh sebut di mulut, iaitulah saya nak ke syurga, tetapi hati tidak mengiyakan kerana dia sudah merasakan dia dah dapat syurga di dunia. Kadang punca satu orang tidak berkeinginan meluap-luap, ya, istilah Al-Qurannya tama'an, ya, tama'a khaufan wa tama'a, surah As-Sajdah. Rasa tamak, ya, orang yang tamak dia tak fikir orang lain dah, ya, dia hanya memikirkan dia dapat dulu. Dia hanya memikirkan dia tak akan memikirkan orang lain sahaja. Jadi dia sangat mahukan kenikmatan itu, dialah orang yang pertama sekali. Seumpama filem baru rilis ataupun cerita baru keluar di pawagam pun, kalau cerita itu adalah cerita yang memang kita tunggu, kita minati, niche kita pula, maka kita pasti dari kalangan orang yang tidak mahu ketinggalan sebagai, ya, orang yang menonton hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Kita pasti nak menonton sebagai orang yang dapat menonton sejak daripada hari pertama dilancarkan satu-satu filem. Al-Quran membentangkan syurga dengan menimbulkan perasaan tamak, perasaan anda akan berkeinginan untuk pergi, sehingga meremehkan kehidupan dunia. Namun mengapa berlaku sebaliknya kepada kita? Ia barangkali kerana faktor kefahaman, ya, kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, lalu, ya, Al-Quran menggunakan, ya, bahasa yang kita memberikan alasan untuk tidak mahu memahami, sedangkan itulah destinasi yang kita perlu jadikan sebagai destinasi dan bukan dunia sebagai destinasi, ya. Sama ada berpunca daripada kefahaman, ya, kita menghadapi masalah yang kadang kita tak sedar itu masalah. Bagi kita COVID-19 sahaja masalah, tapi tak faham ayat syurga bukan masalah. Sepatutnya ia dilihat sebagai masalah paling besar dalam hidup satu orang. Kenapa tidak rasa bahagia adalah kerana dia tidak memahami dia perlu ke mana sebenarnya. Seandainya satu orang jelas apa destinasinya, ya, dia memahami ayat-ayat mengenai destinasi terakhir, ya, the end kepada kehidupan saya, dan sebenarnya the beginning kepada kehidupan kekal abadi, adalah dengan melihat ayat-ayat syurgawi dalam Al-Quran. Ia sama ada punca daripada kefahaman, ya, kegagalan untuk tidak sekadar membaca terjemahan, ya. Sebagai contoh, ya, bila kita baca juzuk amma suratul Naba, kita lalu ayat-ayat syurgawi yang berbunyi
inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Lalu kita pun baca terjemahan. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita dapat baca terjemahan. Itu sudah baik. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Mereka diberi taman-taman bunga dan kebun-kebun buah, terutamanya anggur. Jadi kita mendapat tahu di dalam syurga adanya buah yang bernama anggur. Anggur yang kita makan, rupa-rupanya buah ini akan ada kelihatan seperti anggur di syurga. Lalu walaupun dengan membaca terjemahan, mudah-mudahan semasa kita memakan buah anggur yang kita mungkin beli agak mahal, sama ada warna hijau ataupun warna satu lagi anggur warna ungu ke apa kan, yang seedless, yang tidak berbiji itu, ya, kita teringat tentang destinasi. Semasa kita memakan anggur, buah anggur, tak semua orang makan buah anggur dalam keadaan teringat tentang syurga. Ini kesan membelik terjemahan. Kita berfikir sejenak. Tetapi kalaulah dapat kita membelik lebih daripada terjemahan, seperti tafsir Al-Azhar sebagai contoh, di mana Allahyarham Buya Hamka menimbulkan persoalan dalam banyak-banyak buah dalam syurga, kenapa Allah sebut anggur? Yang ni yang anda takkan dapat temui jawapan di dalam terjemahan, tetapi ada di dalam kitab-kitab tadabbur para ulama. Ya, jadi Buya Hamka berkongsi tadabburnya walaupun beliau menamakan tafsir Al-Azhar, tetapi tidak semua di dalam tafsir berkenaan adalah tafsir. Tak, maaf, baru teringat mikrofon ni. Tetapi di dalamnya terkandung tadabbur. So tadabbur ini adalah pendapat-pendapat para sarjana mengenai mengapa Allah menyebut kalimah berkenaan. Jadi buah anggur adalah satu jenis buah yang tidak seperti rambutan. Lah, itu pun ustaz nak bagi tahu. Rambutan anda tak makan bijinya, ya, apatah lagi durian. Anda tidak buang tebiat untuk memakan bijinya, kerana saiz biji itu sangatlah besar, tidak bersesuaian dengan kerongkong leher kita. Maka Allah Ta'ala menyajikan, ya, antara buah di dalam syurga adalah a'nab, buah anggur. Kerana seandainya anda beranggapan anggur di syurga adalah seperti anggur di dunia, sekurang-kurangnya anda tidak menghadapi kesukaran untuk menelan terus buah anggur berkenaan. Maka Buya Hamka menyatakan ia menggambarkan kesenangan yang Allah Ta'ala beri, sehingga kan kesulitan untuk ludahkan biji itu pun tidak menjadi masalah kepada ahli syurga. Allah tidak mahu berlaku masalah kepada ahli syurga walau hanya beberapa saat, walaupun hanya untuk meludahkan biji seperti biji rambutan semasa anda memakan buah-buahan berkenaan. Allah tidak mahu anda menghadapi kesukaran biji itu terlekat di celah-celah gigi, ataupun anda perlu memuntahkan, kemudian muntahkan pula di satu tempat yang bernama tong sampah. Semua itu menyusahkan bagi anda yang pernah makan buah-buahan anggur di dunia. Maka untuk memudahkan anda, Allah Ta'ala jadikan buah yang anda tak akan hadapi masalah untuk menelan terus bijinya masuk ke dalam tubuh anda. Sekiranya anda beranggapan buah anggur itu, ya, buah anggur di syurga yang ada biji kecil, tetapi anda tidak akan menghadapi masalah untuk menelannya terus. Kalau sampai begitu halus Al-Quran menggambarkan, Allah tidak mahu berlaku sulit. Bagi kita tak sulit, melainkan sedikit sahaja biji anggur. Kalau buah rambutan, buah durian memang sulit lah, bukan setakat biji tu nak kopek pun menghadapi masalah buah durian. Jadi ia menggambarkan betapa senang lenang, terlalu amat senang setiap ahli syurga, ya, dalam segala tindak tanduk rutin harian mereka di syurga. Keburukan, kesusahan adalah perkara yang maktub di dunia sahaja bagi orang-orang beriman. Susah ataupun
sulit ataupun buruk adalah peristiwa yang berlaku kepada kita yang maktubun fid dunia faqat. Tetapi di akhirat, ya, Tuhan yang mencipta keburukan akan menghapuskan keburukan walau satu saat, walau sedikit, seperti digambarkan tentang cerita biji buah anggur. Min syarri ma khalaq, dialah yang menciptakan keburukan dan dialah boleh menghapuskan keburukan. Ya, subhanallah. Jadi satu masalah yang perlu kita sama-sama atasi adalah masalah faham ataupun masalah tadabbur. Kita tahu Allah cerita pasal anggur, tetapi kita tidak mengetahui mengapa Allah berbicara tentang anggur daripada banyak buah-buah yang sedia ada di atas muka bumi. Subhanallah. Jadi kita nampak mesej yang nak disampaikan ayat 32 daripada surah yang ke-78 An-Naba. Masalah yang kedua adalah masalah penyampaian. Orang macam saya, dan saya pun ada kelemahan. Macam mana nak membangkitkan rasa syurga kepada anak-anak muda remaja yang melihat mereka ada syurga mereka sendiri. Jadi perkara ini mesti diatasi oleh para ulama, para asatizah, para pendakwah. Dan bagaimana nak mengatasinya kalau kita tidak mengatasi terlebih dahulu? Kita yang dikurniakan Allah ilmu tafsir, kita yang dikurniakan Allah ilmu bahasa Arab, kita yang dikurniakan Allah sedikit ilmu tentang agama yang berdasarkan Quran dan Sunnah ini, perlu sedaya upaya menyelami, mendalami, membelik lebih banyak sumber-sumber rujukan supaya we get the point. Dan bila kita sendiri dapat menghayati ayat-ayat syurga, maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menerangkan kepada masyarakat yang memang jauh daripada Quran, khususnya kepada anak-anak muda, ya, yang tenaganya, kesihatan tubuhnya memberanikannya untuk bertindak apa sahaja mengikut kemahuan hawa nafsu mereka. Jadi masalah yang pertama kefahaman, masalah yang kedua adalah penyampaian. Saya menyuruh kepada saya sendiri untuk memperbaiki kefahaman, dan saya rasa, ya, hari ini pun saya tidak selesa nak menyampaikan tentang syurga kerana terlalu banyak masa telah digunakan untuk mengkaji perkara lain. Sedangkan kalaulah dapat saya berikan perhatian kepada apa yang Ustaz Zakaria sebutkan tadi, 22 ayat, 11 ayat, 3 tempat yang berbicara tentang syurga, sudah pasti, ya, saya dapat menerangkan kepada anda dengan lebih baik sehingga menimbulkan kemahuan, bukan sekadar menimbulkan tahu tetapi menimbulkan mahu untuk ke syurga. Inilah rahsia para sahabat terdahulu tidak gentar dalam perang Badar, tidak gentar dalam perang Uhud, tidak gentar dalam perang Khandaq, tidak gentar kepada kematian, kerana mereka benar-benar nampak apa menanti selepas kematian. Ayat-ayat seperti qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Lelaki yang terbunuh dalam surah Yasin berkenaan diperlihatkan Allah syurga di alam barzakh. Dia belum masuk syurga, dia hanya dipertontonkan syurga. Bayangkanlah, melihat syurga saja sudah kedamaian, melihat syurga sahaja sudah menjadi ketenangan dan kerehatan. Melihat kedudukannya, melihat kehidupannya di syurga, dia belum lagi menghadapi kehidupan berkenaan, tetapi Allah Ta'ala sudah menyajikan kepadanya, dia sudah dapat menonton filem kehidupannya nanti, ya, filem daripada masa depan, bagaimana dia akan menikmati syurga sejak dia berada di alam barzah. Itu adalah satu bentuk hiburan dan kerehatan. Tak perlu nak dipaparkan cerita orang lain, tak perlu dipertemukan dengan sesiapa, cukuplah dia dipertontonkan tentang dia di dalam syurga sejak dia berada di alam barzah. Itu adalah kerehatan. Maka sebenarnya apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat syurga, kita kena ingat ayat-ayat syurga ini adalah turun daripada pencipta syurga. Maha suci Allah daripada lemah, maha suci Allah daripada gagal, maha suci Allah daripada kurang dalam
penyampaian tentang apa yang Allah ciptakan sendiri. Allah menciptakan syurga sebelum kita ada. Allah yang sama menerangkan tentang syurga di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Maka adakah anda mencari selain daripada Allah untuk menerangkan tentang syurga? Walau hanya beberapa ayat, maka tiadalah yang terbaik untuk menceritakan tentang syurga melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan huraian tentang apa yang Allah turunkan, iaitulah apa yang telah diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juzuk Amma ada 564 ayat. 564 ayat. Dan Ustaz Zakaria telah membantu saya tadi menyebutkan ada 22 ayat yang berbicara tentang syurga. Ya, paling panjang diceritakan dalam suratul Ghashiyah. Suratul Ghashiyah, dan kita akan memberikan perhatian kepada suratul Ghashiyah. Ya. Itu nombor satu. Nombor dua, Al-Quran apabila membentangkan syurga, ada konteksnya. Ada konteksnya. Ya. Di mana Al-Quran tidak menjadikan satu surah hanya cerita mengenai syurga sahaja. Carilah di dalam 114 surah Al-Quran, tidak ada walau satu surah yang paling pendek sekalipun yang Allah Ta'ala hanya menceritakan syurga sahaja. Tidak ada suratul Jannah, suratul Firdaus, suratul Al-Ma'wa, suratul Jannatil Ma'wa, tidak ada dalam Quran. Ya, kerana Al-Quran tidak mahu kita menjadi orang yang bernama mak jenin, yang bercita-cita, ya, untuk mendapat syurga tetapi tidak berusaha. Allah Ta'ala memberikan penekanan kepada usaha. Sebab itulah suratul Mu'minun sebagai contohnya. Allah tidak sebut di awal-awal tentang syurga Firdaus. Allah sebut, ya, selepas Allah Ta'ala menyebut tentang 7 sifat ahli syurga, supaya kamu tidak rasa terlalu selesa. Ya, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa radhiyallahu anha, ibu dan ayah kita, pasti orang yang paling layak berbicara tentang syurga, kerana kedua-duanya bercerita berdasarkan pengalaman. Kita hanya mampu bercerita tentang syurga bukan berdasarkan pengalaman. Kita bercerita berdasarkan pengetahuan yang terbatas, sekadar yang kita dapat fahami, ya, yang dapat kita explore daripada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Tetapi dua manusia yang bercerita tentang syurga, ya, dengan pengalaman yang mereka lalui, uskun anta wa zawjukal jannah, adalah Adam dan Hawa. Dan tiba-tiba daripada ramai-ramai anak-anak Adam, Allah memaparkan cerita dua orang anaknya yang lebih banyak dikenali sebagai Qabil dan Habil, yang satu orang itu telah sanggup membunuh saudara kandungnya sendiri kerana merasakan dirinya, ya, terpinggir, dizalimi, korbannya tidak diterima, cemburu, dengki membawa kepada membunuh. Sedangkan saya ulang, ini adalah anak-anak yang mengetahui perihal syurga daripada ayah dan ibu yang pernah menduduki syurga. Itu pun tidak menjamin kalau anda dapat mendengar full lecture 2 hours about paradise. Itu tidak menjamin kita untuk dapat pergi ke destinasi itu dengan cara yang betul. Maka sebab itulah Islam, Al-Quran tidak sekadar membentangkan syurga tetapi membentangkan kaedah perjalanan ke syurga. Kerana kalau anda baca suratul Kahf, tuan-tuan akan bertemu dengan kisah pemilik 2 kebun yang mana mempunyai imajinasi yang tersendiri tentang syurga, dan beliau
membayangkan beliau seandainya mati dengan kekayaan yang sudah dikurniakan Tuhan, beliau akan tetap mendapat syurga yang lebih baik daripada syurga yang Tuhan kurniakan kepadanya. Perhatikan ucapan beliau pada muka surat 298 Al-Quran, surah yang ke-18. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau kiamat tu nak berlaku, dia tak berlaku dalam masa terdekat. Aku yakinlah. Sebab aku ni Muslim yang dikurniakan kekayaan. Jadi Muslim ni tak akan kena kiamat. Dan kalaulah kiamat itu terjadi sekalipun, aku ditimpa kematian, aku pasti akan dikembalikan kepada Tuhanku dan mendapat lebih hebat daripada syurga 2 kebun gergasi penuh dengan tanam-tanaman hebat yang aku dapat di dunia. Ini contoh manusia yang mempunyai prasangka apa yang dia buat di dunia adalah betul. Yuhsinuna sun'a. Dia merasakan ucapannya kepada si miskin yang bertakwa, iaitulah ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku punya harta lebih hebat daripada engkau, okey? Dia tidak merasakan ucapan itu adalah ucapan berdosa yang akan menghalang dia sampai ke syurga. Dia tak pernah masuk ke kebun dengan melafazkan masya Allah la quwata illa billah. Dia merasakan it's okay untuk tidak sebut itu semua. Dan lebih baik beri kredit pada diri sendiri dan sesiapa yang datang ke kebunnya tolong puji dia. Dan dia merasakan perbuatannya itu tidak salah pun. Dan dia menyangka kalau dia mati pun dia akan dapat lebih hebat daripada syurga dunia. Seolah-olah dia merasakan makin dia kaya, makin tanda Tuhan sayang. Makin kaya, makin Tuhan sayang. Logik apakah ini? Ini kerana dia menyangka syurga itu, ya, tanpa mengetahui kaedah yang sahih untuk sampai ke syurga. Maka jangan terlalu berimajinasi yang bukan-bukan. Memang syurga anda akan dapat lebih baik daripada dunia. Tetapi mulut celupar kamu, wahai pemilik 2 kebun, sikap zalim kamu tidak berterima kasih pada Tuhan yang mengurniakan kesemua yang ada di kebun, daripada tamar, daripada anggur, daripada tumbuh-tumbuhan yang ada sungai yang mengalir. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Ini semua adalah penghalang-penghalang daripada kamu sampai ke syurga. Sebab itulah sebaik-baik manusia untuk kita belajar tentang kerja kuat supaya mendapat syurga adalah insan-insan yang dijamin Allah masuk ke syurga. Pertama sekali adalah 10 orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan they are companions yang telah disahkan namanya maktub fil jannah. Nama-nama mereka sebagai penghuni syurga. Tetapi di mana makam Abdurrahman bin Auf? Di mana kuburan majoriti para sahabat ini? Mereka kebanyakannya wafat sebagai mujahidin fi sabilillah, menyebarkan keadilan, menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam di tanah Syam. Abdurrahman bin Auf di Jordan terkena ta'un. Inilah dia asyaratul mubasysyirin bil jannah. Mereka tahu mereka akan diberikan syurga, tetapi itu tidak menyebabkan mereka goyang kaki dan meninggal dunia di Madinah sahaja. Mereka berjuang untuk menunjukkan sebab mereka disahkan Nabi sebagai ahli syurga. Subhanallah, mereka membuktikan. Ya. Seumpama satu orang pensyarah yang melihat satu orang pelajar kerana rajin datang kelas, duduk pula kat depan, membantu pensyarah berkenaan mengangkat buku, maka pensyarah berkenaan memberikan firasatnya, kalau macam inilah kamu, insya-Allah lepas 4 tahun sarjana muda, ya, kamu akan dapat 4 flat lah. Ya, seorang pensyarah boleh memberikan firasat kerana dia kenal, ya, sudah 20 tahun dunia, ya, pelajar-pelajar ni. Kalau macam inilah perangainya, kamu akan flying colours convocation nanti. Tetapi itu tidak menyebabkan pelajar berkenaan rasa selesa, goyang kaki kerana yang meramalkan dia akan dapat 4 flat adalah seorang profesor yang pakar dalam pengajaran. Dia kena membuktikan apa yang profesor itu ramalkan adalah benar berdasarkan tindak tanduknya.
supaya orang lain pun boleh belajar. Yang dia dapat 4 flat bukan kerana ramalan profesor, tapi kerana dia membuktikan firasat profesor tadi, kerja kuatnya. Jadi Al-Quran apabila membentangkan tentang syurga, konteksnya adalah you need to do something. Falyatanafasil mutanafisun. Sebagai contoh disebut dalam suratul Mutaffifin. Allah Ta'ala memang menerangkan tentang tasnim. Allah Ta'ala menerangkan tentang air yang mengalir yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Tetapi Allah juga menerangkan bagaimana sakitnya hidup mereka di dunia dahulu diketawakan oleh orang-orang kafir. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Mereka bukan sekadar dikecam, mereka diberikan isyarat mata yang menunjukkan manusia-manusia di sekeliling mereka memperlekeh mereka, tidak memandang mereka melainkan sebelah mata. Jadi dua perkara setelah saya sebutkan sebagai mukaddimah setengah jam yang pertama ini, iaitulah pertama sekali ayat-ayat syurga memerlukan tafsir baru kita akan mahu ke syurga, tidak sekadar kita baca ataupun sekadar membaca terjemahan. Yang kedua, rakan-rakan muslim, rakan-rakan non-muslim yang saya hormati sekalian, Islam membentangkan syurga dengan package bersama dengannya kerja kuat. Ya, Al-Kawthar, inna a'tainaka Al-Kawthar. Itu adalah ayat dalam surah yang paling pendek di dalam Al-Quran yang ada kaitan walaupun indirectly dengan syurga. Sungai yang mengalir, telaga Kawthar kepada umat Nabi dalam perjalanan menuju ke syurga. Tetapi di situ juga adanya kerja keras yang perlu Nabi lakukan. Apa dia? Ya, fasalli li rabbika wanhar. Jangan sekadar solat kena kerana Allah, bukan walladzina hum yuraun. Jangan solat riak. Wanhar, dan menyembelih unta. Jadi ada kerja perlu dibuat. Maka sibukkanlah diri kita dengan kita buat kerja apa. Ya, daripada sekadar bertanya, ya, nanti kat syurga saya perempuan, boleh dapat bidadara tak? Boleh nak tanya soalan macam tu. Tetapi yang nak tanya tu, ya, kena tanya juga soalan, apa yang dah kita buat untuk ke syurga? Ya, saya akan jawab soalan tu insya-Allah. Ya, saya faham akan ada yang tanya pun. Iaitulah persoalan syurga ini, ya, ustaz, ya. Tolonglah, ya, ini soalan daripada kawan saya. Saya menyampaikan hasrat kawan saya saja, ustaz. Bila lalu je ayat-ayat bidadari ini, dia jadi ada masalah. Ayat Quran lain dia okey je. Sebab dia dah ada suami yang tersayang, dah kahwin 20 tahun. Dia sangat risau suami dia bila baca ayat-ayat bidadari. Acana tu. Saya tak suka dia setia pada selain daripada saya, ustaz. Tadi kawan saya, sekarang dia tersasul sebut saya. Beginilah, ya. Kita ambil lah satu ayat. Saya tak nak urai panjang, ya, tapi cukuplah satu ayat. Surah 41 ayat 31, muka surat 480. Kepada wanita-wanita yang barangkali bertanya soalan begitu, risau suami dapat orang lain di syurga. Yang patut lebih kita risau, kita ni jumpa tak suami kita di akhirat? Suami tu kena risau, jumpa balik tak isteri di akhirat? Dapat bertemu sudah cukup, lebih daripada cukup. Dapat temu balik. Yang risaunya adalah kita kat mana, isteri kat syurga. Yang kita risau, kita kat syurga, isteri kat mana? Ambillah pengajaran daripada surah At-Tahrim. Allah Ta'ala berbicara tentang dua orang isteri yang Allah Ta'ala persilakan untuk masuk ke dalam neraka. Ma'ad dakhilin, tanpa sebarang eksklusif, tidak sebarang package VIP. Kau akan masuk dalam bentuk kehinaan sebagaimana orang-orang lain, biasa sahaja. Isteri Nabi Nuh alaihi salam dan isteri Nabi Lut alaihi salam. Tidak sedikit pun mengaibkan dua orang rasul besar berkenaan. Kerana iman adalah pilihan.
anda tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipilih oleh pasangan anda selagi dia bernama akil baligh. Baik, ayat yang ingin saya bacakan ya, sebelum soalan ditanya macam ada boleh ramah dah soalan akan tanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Siapa pelindung-pelindungmu? Mu tu siapa? Iaitulah satu orang yang diuji Allah dengan ujian musibah, seperti terkena COVID-19 ataupun terkena penyakit sakit-sakit tertentu, tetapi mulutnya, lidahnya, hatinya Rabbunallah. Thumma istaqamu, dan dia istiqamah mengatakan Allah sayang saya, lalu dia uji saya, lalu Allah turunkan para malaikat untuk menggembirakan hatinya agar bersabar. Jangan takut, jangan menyesal. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu akan dapat syurga. Adakah kita nak kata orang yang ditimpa sakit hanya lelaki? Orang yang ditimpa sakit juga wanita. Maka ayat seterusnya memberitahu kita, mereka ini kenapa mereka boleh bersabar? Kenapa ibu Musa boleh bersabar? Kenapa Asiah boleh bersabar? Kenapa ibu Maryam boleh bersabar? Kenapa Maryam boleh bersabar? Kenapa Khawlah binti Tha'labah dapat bersabar dengan kerenah suami? Kenapa Al-Mumtahinah, iaitulah anak perempuan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, Ummu Kulthum, boleh bersabar? Mengapa Aisyah boleh bersabar, hadithul ifki? Mengapa wanita-wanita ini boleh bersabar? Kerana ayat 31. Allah menjanjikan lelaki dan wanita, walakum. Tak kala Allah Ta'ala nak menyebut walakum walakunna. Itu bukan uslub Quran. Quran tidak perlu terlalu bermain dengan nahu saraf. Itu kita kena belajar. Maka kum di sini merujuk kepada lelaki dan wanita. Habis tu kutiba alaikumus siyam, nak kata lelaki saja. Maka tiada keperluan untuk mengulang dengan dhamir yang berbeza, khitab yang berbeza, kunna tak perlu. Walakum fiha, untuk kamu lelaki dan wanita dalam syurga segala yang sangat kamu mahukan. Kamu nak apa? Kamu just minta. Maka dah selesai isu ini kalau kita berpegang dengan satu ayat ini. Maka wanita-wanita, anda boleh minta apa sahaja yang anda mahu minta, termasuk bidadara. Mintalah. Kalau anda merasakan hidup anda memerlukan pasangan. Tetapi seorang wanita, pengalaman hidup dengan seorang wanita yang bernama isteri, kadang dalam fikiran seorang wanita yang bernama isteri, dalam kehidupan wanita yang bernama isteri, tidak selamanya hidupnya, concernnya, kecintaannya, kesukaannya hanya kepada berpasangan, mempunyai satu orang lelaki dalam hidup. Bahkan seorang wanita, cakap macam aku ni wanita aja. Seorang wanita pasti ada keinginan-keinginan lain. Seperti barang-barang hiasan, seperti produk-produk kecantikan, yang mana bagi seorang lelaki barangkali itu bukan keutamaan. Maka Allah Ta'ala ada sebab untuk menyebut bidadari kepada lelaki dan tidak menyebut bidadara kepada wanita. Bukan menandakan wanita tidak akan dapat bidadara, tetapi Allah Maha Bijaksana untuk menjadikan kepada wanita memadailah ayat seperti ayat 31. Kalau kau nak juga, kau akan dapat. Takkan kau nak kata di dalam syurga tiada keadilan? Allah tidak zalim walau sebesar zarah.
Kalau itu yang diperolehi oleh lelaki, wanita boleh dapat benda yang sama. Kalau itulah concernnya. Sebaik-baiknya jangan bawa logik keduniaan pergi ke syurga, sebab kita belum masuk ke syurga. Jangan duk sembang panjang sangat. Bagi sampai dulu. Mesti kau akan dapat jawapan. Mengapa Allah tak bercakap pasal bidadara? Sekarang usahanya bagi sampai. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kau akan dapat apa sahaja yang kau sangat berahi syahwatkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kau akan dapat apa juga yang kau minta. Jadi tidak jadi masalah langsung. Seandainya mendapat seorang lelaki bagi seorang anak dara, tetapi meninggal dunia dalam keadaan mahukan kepada hidup berpasangan, engkau akan dapat apa yang kau mahukan. Tak payah risau. Yang kita kena risau adalah, aku manage tak untuk sampai ke sana. Yang tu patut kita risau. Baiklah. Sebagai contoh, ya, bagaimana kalau kita mengambil pendekatan tadabbur. Kalau tadi kita ambil contoh daripada tafsir Al-Azhar, ya, tafsir bil-ra'i, ya, tadabbur hamka. Tetapi antara kaedah lain, dan ia adalah kaedah yang mesti diutamakan, untuk faham ayat-ayat syurga ini kita memerlukan kepada tafsir bil ma'thur. Sebagai contohnya, wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Kita masih lagi dalam suratul Naba. Wa kawa'iba atraba. Apa maksud gadis-gadis cantik? Ni antara ayat yang barangkali, ya, isteri tak suka abang baca banyak kali tu. Ya, kalau Ustaz Zakaria imamkan solat keluarga PKP katakan kan, dia ulang je ayat tu. Mesti wa kawa'iba atraba. Ya, kalau isteri tak faham tak apa, isteri faham macam mana nak bagi penjelasan. Nak bagi penjelasan. Wa kawa'iba atraba. Okey, tadi dah dijelaskan panduan daripada surah yang keberapa tadi. Yang kita nak ambil kaedahnya adalah bagaimana atraba diterangkan di dalam hadis. Ini tafsir bil ma'thur. Anda boleh dapat dalam Ibnu Katsir, anda boleh dapat dalam Adwa'ul Bayan Syangkiti, kepada yang nak belajar ilmu tafsir lah. Allah Ta'ala kata di sini, iaitulah gadis-gadis tu adalah gadis-gadis dara yang belum lagi bernikah berkahwin, kawa'ib, yang mana, ya, tidak lagi menyusukan mana-mana anak. Ya, dalam bahasa saya nak mudah fahamnya begitu. Itu pun bahasa dalam kitab tafsir. Dan selepas Allah berbicara tentang fizikalnya begitu, ya, Allah Ta'ala menyebut pula atraba, yang bermaksud sebaya. Kita ahli-ahli syurga akan dapat bidadari yang sebaya dengan kita, dan mengambil sensitiviti wanita. Kalau mahu bidadara pun sebaya, insya-Allah, dengan anda wahai wanita. Ya. Apa maksud sebaya? Tak semua orang dalam kelab pembimbing akan sebaya belaka. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Apa maksud sebaya? Maka hadis menerangkan, ahli syurga dalam hadis riwayat Tirmizi yang berstatus sahih menurut ulama hadis, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jardan mardan. Jardan ni tak ada bulu pada tubuh dan tak ada janggut, muda, dan akan masuk sebagai anak muda 30 atau 33 sanah, 33 tahun. Ustaz Zakaria berapa tahun umur? Allahu Akbar, Alhamdulillah. 33. Saya 38 Ustaz. Jadi umur 33 ni adalah umur yang diberikan Allah kepada ahli syurga lelaki, dan bidadari-bidadarinya akan jadi sebaya 33. Ya, akan sama baya.
Kerana umur 33 adalah umur yang terbaik. Walamma balagha ashuddah. Umur yang terbaik dari sudut mentally, physically adalah umur yang terbaik. Sebab itulah Nabi Isa ibnu Maryam, menurut Israiliyat lah, menjadi Rasul pada umur 30 dan diangkat naik ke langit umur 33. Sempat berdakwah 3 tahun sahaja kerana baginda disimpan untuk akhir zaman, kerana mahu dibunuh oleh Bani Israel waktu itu. Umur Nabi Isa adalah umur ahli syurga. Subhanallah. Jadi tidak timbul isu di mana alamak tua sangatlah dia ni, alamak budak lagi dia ni, takkan timbul. Allah Ta'ala akan jadikan juga, kalau isteri kita lebih tua daripada kita atau isteri kita lebih muda daripada kita, akan menjadi sebaya. Poin penting adalah bukan sebaya, tetapi chemistry. Kita boleh sembang dengan abang ni macam faham-faham je apa yang ayah nak cakap. Itu maksud ada chemistry. Ayang ni cakap macam faham-faham je apa abang nak. Contoh tak ada chemistry. Isteri kata, bang, pening kepala lah. Suami kata, okey kejap, abang ambil Panadol. Kadang isteri kata pening kepala bukan sebab dia nak Panadol, dia nak bersembang je pun. Jadi ini contoh-contoh tak ada chemistry, tidak ada atraba. Ya, asal perkataan daripada taraba juga, ya, daripada tanah belaka kita ni. Tetapi perkataan orang Arab ni begitulah. Dia ada falsafah di sebalik kata akar kepada atraba itu. Jadi Allah Ta'ala tidak mahu, ialah kali pertama dengan orang yang tak pernah kita kenal. Ya, saya dulu pun ada proses melamar, Ustaz Zakaria pun ada proses melamar kan. Jadi kita nak sembang tu pun kita kena banyak informasi tentang kita punya isteri, bakal isteri kan, tunang kita. Jadi kita ambil masa, tetapi Allah Ta'ala jadikan, ya, anda macam dah lama kenal bidadari-bidadari inilah. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan bawa logik keduniaan untuk masuk ke syurga, di mana saya tak sanggup suami saya main kayu tiga pergi pada bidadari lain. Hello, di dunia kita memang tidak dibenarkan nusyus. Di dunia, setialah kepada isteri kamu, setialah kepada suami kamu. Di dunia kita memang akan ada cemburu, tetapi jangan bawa logik yang sama ke akhirat, ke syurga yang Allah hapuskan semua penyakit hati. Tidak ada ghillin, tidak ada perasaan memberontak, tidak ada perasaan saya dizalimi, tak ada dalam syurga. Macam mana tu? Abang nak pergi bidadari lain, saya masa lagi isterinya di syurga dan saya tak rasa apa-apa. Pergi sana dulu baru boleh rasa macam mana. Saya suami, isteri saya dapat bidadara, saya tak boleh terima. Bagi sampai dulu. Jangan bawa logik di dunia pergi ke sana. Sembang-sembang pasal syurga, tetapi dekat dunia tak membuat apa-apa bekalan. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanya tentang mata sa'ah. Mahya syurut as-sa'ah. Apa lagi tanda kiamat? Nabi tidak menjawab soalan berkenaan dengan menghuraikan tanda-tanda kiamat seterusnya yang dia tak pernah dengar. Tetapi Nabi menjawab soalan berkenaan dengan soalan, Madza a'adatta li nafsik? Sahabat tanya, apa lagi tanda-tanda kiamat? Saya nak tahu, saya nak bersedia. Maka Nabi tanya balik, kau dah sediakan apa? Kau sendiri dah sediakan apa? Jadi apa yang kita fahami daripada sini adalah Nabi mengajar umat agak fokus kepada kerja kuat untuk ke syurga, bukan semata-mata bercakap tentang keadaan syurga. Kerana asas kepada cerita syurga adalah hadis Qudsi, di mana Nabi berkata, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar.
telah aku sediakan kepada hamba-hambaku yang salih apa yang tidak mata pernah melihat. Anggur yang kita cerita tadi, anggur syurga jauh lebih hebat. Tidak pernah telinga mendengar muzik yang sebegitu mendamaikan jiwa. Anda mungkin pernah mendengar satu muzik yang menyebabkan anda stres menjadi tenang. Tetapi di akhirat, di syurga, jauh lebih hebat. Dan hati pula tak pernah terlintas. You didn't have any idea tentang syurga pada hakikat. Al-Quran memberikan anda penggambaran. Al-Quran berkongsi kepada anda syurga dalam keadaan meraihkan anda di dunia dengan keterbatasan akal. Lepas tu Allah sebut anggur. So you have an idea about manisnya buah tu, mudahnya nak makan buah tu. So kita dapat tahu kelazatan. Tetapi hakikat kelazatan, pergi ke sana baru kamu akan tahu. Baik. Seterusnya kita cuba lihat syurga dalam suratul Ghashiyah. Ya, kita ada lebih kurang. Kita habis berapa Ustaz? Okey, kita ada beberapa masa lagi. Saya nak bawa anda kepada surah yang paling panjang berbicara tentang syurga di dalam juzul amma, iaitulah suratul Ghashiyah. Ghashiyah ni maksudnya sesuatu berlaku di hadapan mata anda, memberikan implikasi kepada wajah anda. Ya, satu perkara berlaku di hadapan mata kita. Lalu kita pun melihatnya, ia mesti beri kesan kepada kita sedih atau ketawa. Mana mungkin satu orang yang waras akan tiba-tiba ketawa, ceria, tanpa ada kaitan dengan apa yang dia lihat. Maka Ghashiyah adalah sesuatu yang menyelubungi dirinya, yang mana bahasa emosi itu terserlah pada wajahnya. Jadi Allah Ta'ala menerangkan dalam suratul Ghashiyah mulai ayat 8. Wujuhun yawma idzin na'imah. Akan adanya satu wajah yang kekal berada dalam kenikmatan. Bayangkan wajah kita apabila mendapat hadiah hari lahir. Itulah cara nak faham makna na'imah. Satu orang yang mendapat hadiah, dia tak minta, dan apa yang diberi tidak berkadaran dengan apa yang dia buat. Dia tak buat apa-apa pun dia dapat hadiah. Dah nama pun hadiah, kan? Dan tiba-tiba apa yang dihadiahkan pula memang apa yang kita nak. Kadang saya dapat hadiah, tetapi isteri saya lebih seronok dengan hadiah tu, bukan saya. Orang hadiahkan. Tapi bila Ustaz Afwan Mansur hadiahkan lamb chop, isteri saya tidaklah gembira mana, tapi saya sangat gembira. Jadi wajah saya bila membuka bungkusan berkenaan adalah wajah na'imah. Na'imah adalah wajah satu orang mendapat hadiah yang dia tidak melakukan untuk hadiah berkenaan, dia dapat kerana diberikan, kerana belas kasihan satu pihak kepada dia, dan apa yang dia dapat adalah memang apa yang dia nak selama ni. Ada berapa banyak kitab-kitab yang saya nak, tapi kerana PKP ada masalah untuk kapal itu, ada masalah kepada pekedai untuk postkan kitab berkenaan. Tapi kalau saya dapat, saya akan mengukir senyuman. Cuba ambil gambar anak kita bila dapat hadiah birthday yang dibuka. Ambil gambar, itulah cara anda nak faham ahli syurga apabila mereka masuk ke dalam syurga. Dan Allah Ta'ala kata na'imah isim fa'il. Anak kita bila dapat hadiah birthday, semasa dia unboxing, dia memang nampak seronok. Tetapi tengok wajah anak kita, ambil gambar wajah anak kita 3 hari selepas dia dapat hadiah berkenaan. Dia bermain dengan hadiah yang sama pada hari yang ketiga. Adakah excited dia tu sama dengan semasa unboxing, semasa nak buka? Maka dia tidak kekal berada dalam keadaan na'imah. Tetapi ahli syurga setiap saat wajahnya sentiasa ceria, na'imah. Ini menunjukkan ada pelbagai hadiah akan diberikan, surprising. Tidak hari tertentu sahaja yang bernama hari lahir. Setiap hari-hari ahli syurga adalah hari lahir. Setiap pasangan yang beriman di dalam syurga adalah anniversary. Subhanallah. Kerana Allah Ta'ala menggunakan isim permanent.
akan sentiasa ada. Allah Ta'ala tidak menyebutkan apa dia akan dapat. Allah Ta'ala menggambarkan dia yang dapat tu macam mana, kita ni bagaimana. Sentiasa ada saja menggembirakan. Ya. Li sa'yiha radiyah. Kalau tadi Allah memaparkan zahir, sekarang Allah memaparkan batin. Wajahnya ceria kerana apa? Li sa'yiha radiyah. Lam di situ para ulama mempunyai pelbagai pandangan. Ada yang mengatakan lam di situ adalah sababiyah. Karena sebab apa yang dia buat di dunia, sekarang dia sedang berpuas hati dengan apa yang kurniaan Tuhannya. Radiyah ni maksudnya anda takkan jumpa satu pun dalam syurga sesuatu yang anda akan kata benda ni terlepas pandang ni. Dia tak ada istilah terlepas pandang. Kalau Pusat Islam UMT buat satu program, PKP tak ada nanti katakan insya-Allah, cuba tengok feedback form yang diisi 100 orang. Adakah kesemua 100 orang itu tidak mengisi ruang cadangan penambahbaikan? Mesti ada satu paling kurang. Melainkan kita paksa isi yang baik-baik, itu lain cerita lah. Tetapi apa pun program, orang yang hadir mesti ada cadangan penambahbaikan. Betul tak? Mesti ada, Ustaz kan? Mesti ada cadangan penambahbaikan. Bukan makhluk lah apabila berjaya melakukan satu program yang orang waras tidak terfikir perkara yang boleh ditambah baik. Tanda makhluk artinya adalah benda kecil sekalipun yang boleh dibaiki. Paling kurang sekalipun adalah you all ni ada 20 orang urus dia, tapi ada seorang tu masa saya masuk ke dalam dewan ni dia tak senyum pun dekat saya. For me lah, sebagai datin katakan, saya tak boleh orang macam ni, dia tak hormat saya. Contoh lah kan, contoh benda kecil je pun 20 orang tu semua dah dilatih 20 tahun senyum. Seorang tu je yang kita internkan dia, dan dia terlupa nak senyum sebab mungkin berlaku something kan. So bagi satu orang ni, dia adalah satu benda yang menikam kalbu dia lah. Tak boleh lah saya. Padahal orang lain senyum je kat dia. Di dalam syurga anda tidak perlu mengisi feedback form, dan anda tidak akan terlintas cadangan penambahbaikan, sebab anda tak akan terlintas ini terlepas pandang. Saya rasa pokok ni dia tak sesuai dekat sebelah rumah saya. Dia takkan berlaku begitu kan? Dia takkan berlaku macam tu. Ya, setengah orang dia beli rumah, lepas dia beli rumah baru dia perasan, alah bang, kita kena ada suasana pokok-pokok sikit lah bang depan rumah kita ni. Tapi nampak gaya depan rumah kita ni rumah jiran-jiran kita pula dah, tidak mendamaikan pun. Baru terfikir. So baru kita rasa macam, kalau kita beli rumah lain bang, kita belilah kat tanah kita sendiri bang. Kita beli tanah pokok-pokok kita kan, seronok kan hari tuanya nanti. Radiyah artinya kamu tak ada keinginan pun untuk protes, untuk kritik. Sebab everything yang datang daripada Allah adalah sesuatu yang memuaskan hati. Dan apa yang berlaku pun memuaskan hati anda. Termasuk ya, segelintir wanita yang bertanya tadi, suami saya dapat bidadari. Ayat Quran tak akan bertentangan sesama ayat Quran. Ayat Quran akan mengajar kita radiyah, saya akan puas hati dengan apa pun terjadi. Bukan puas hati yang dipaksa-paksa atau dilakonkan. Fi jannatin 'aliyah. Sekarang Allah Ta'ala berbicara tentang syurga yang tinggi. Syurga itu sendiri berada di tempat yang tinggi. Soalan, apa keperluan Allah Ta'ala menyebut syurga di tempat yang sangat tinggi? Ada pelbagai tadabbur para ulama di sini, tetapi ketinggian menunjukkan anda tak pernah sampai, lalu debarannya sangatlah tinggi. Debaran nak lihat benda yang indah yang tak pernah anda lihat. Tak ada orang bila sampai ke puncak gunung tidak selfie. Ini menunjukkan dia ada masalah penglihatan kot. Kenapa bila seseorang itu berjaya sampai ke Twin Tower, naik ke tingkat paling tinggi, dan dia akan mengambil gambar? Kenapa satu orang ya yang menaiki kapal terbang kekadangnya akan ambil video awan-awan yang bergerak, padahal kapal terbang yang bergerak? Sebab dia sedang melihat sesuatu yang dia tak pernah lihat.
Mengapa raja-raja punya kedudukan yang tinggi berbanding hamba-hamba di bawah menteri-menteri? Kenapa kena ditinggikan kedudukannya? Kerana menggambarkan satu orang itu raja, lalu dia tinggi. Tidak ada istilah ahli syurga, hanya ahli syurga. Macam kita lah ahli persatuan penduduk, ahli je pun. Kita bukan boleh buat keputusan. Yang buat keputusan adalah pengurusi berdasarkan pendapat-pendapat ahli dan jawatankuasa. Tetapi jangan kita ingat, ya, ahli syurga hanyalah ahli. Ahli syurga adalah raja. Sebab itu Allah Ta'ala beri ketinggian supaya dia boleh nampak wilayah kekuasaannya. Sebab tu kalau kita bercuti-cuti lah lepas PKP nanti kan, kenapa kita nak sangat bilik yang paling tinggi, menghadap pula tak naklah bangunan yang tengah dibina, tapi menghadap Kuala Lumpur keseluruhannya, ataupun menghadap suasana Gunung Ganang? Kenapa kita ambil bilik hotel yang paling tinggi-tinggi? Kita dah lah pilih hotel yang berada di Cameron, di Genting contohnya lah kan, di atas bukit. Pilih pula bilik yang paling tinggi tingkat dia, yang mana kalau naik lift tu boleh pening kepala sebab dia laju naik ke atas. Sebab naluri manusia memang nak lihat suasana. La tasma'u fiha laghiyah. Dan sepanjang proses anda berada di tempat yang tinggi, anda akan mendapati anda tidak bersendirian. Kerana anda akan mendengar bunyi orang juga berbual-bual. Rupanya anda bukan orang yang pertama berada di situ. Sebab Allah Ta'ala faham naluri manusia ni, dia bukan boleh duduk seorang-seorang. Hatta Nabi Adam pun kena ada Hawa. Allah buat kita ini, ya, kalau bahasa ilmu mantiknya, hayawanun natik, binatang yang suka bercakap. Tak tahulah istilah ilmu mantiknya. Kita ni tak boleh kalau tak ada orang nak sembang. Dapatlah hadiah apa pun, budak kalau ada nama anak kita, dia mesti nak share kat Facebook, dia mesti nak share kat Instagram. Unboxing tu dia buat live contohnya. Saya seronok sangat ni dapat buku ni. Dia nak share. Tiba-tiba anda seorang-seorang je dalam syurga. Paling kurang, ya, anda akan ada isteri anda. Dan la tasma'u fiha laghiyah adalah peluang untuk anda mencari insan-insan yang anda kagumi di dunia dahulu. Kalau saya lah, saya paling nak tahu, ya, siapa 7 pemuda tu. Maka mudah-mudahan dipertemukan Allah di syurga. La tasma'u fiha laghiyah bermaksud anda akan mendengar suara orang bersembang, bercakap, tetapi mereka hanya memuji Allah takriman. Wahum duyuf. Mereka tak akan cakap benda-benda tak elok. Dan anda akan dipelawa masuk di pintu dengan suara malaikat yang menghormati anda. Tak akan berlaku di mana malaikat tak senyum kat anda. Bahkan malaikat akan kata salamun, ya, salamun. Malaikat memberikan salam kepada kita, silakan masuk, you deserve it, ini tempat kamu. Maknanya ada jawatankuasa sambutan. Bayangkan kita masuk dalam satu program, dalam satu seminar yang tak ada orang tunggu kat pintu untuk mempersilakan dengan senyuman, dengan orang yang mempersilakan masuk dengan senyuman. Mana program dapat markah tinggi? Pasti bila dia jawatankuasa sambutan, silakan masuk puan, silakan masuk. Daripada mana ni? Kita rasa kita dihargai bukan? Betapa banyak perkataan yang menyakitkan hati berlaku di dunia, di akhirat tidak ada. La tasma'u fiha laghiyah, perkataan yang sia-sia, yang mencederakan emosi. Fiha 'ainun jariyah, dan bila kita masuk sahaja kerana perjalanan yang sangat jauh daripada mahsyar menuju ke syurga, maka kita memerlukan kepada, ya, meminum air daripada mata air yang sungainya mengalir. Ya, inilah air yang mana bila kita minum, kita akan mendapat tiket warga negara kekal. Kamu tidak akan lagi dikeluarkan daripada sini. Minum saja air berkenaan, tubuh kita akan kekal begitu Ustaz 33 tahun. Tidak akan mengalami birthday 34, birthday 35. Tidak ada istilah tua, tidak ada istilah sakit, tidak ada kematian kepada penghuni syurga.
umurnya adalah umur six packs, Ustaz. Umurnya adalah umur yang sentiasa bertenaga. Kerana air minuman berkenaan, ainun jariyah. Dan bila kita nak minum, kita mesti tercari-cari lepas kita minum, lepas ainun jariyah ini juga bermaksud disitulah adanya pohon-pohon, buah-buahan, kerana di mana sungai mengalir, di situ ada tumbuh-tumbuhan. So kita bukan setakat dapat minum air, kita juga dapat memakan buah-buahan. Dan lepas makan, lepas minum, kita memerlukan tempat berehat untuk bersenang lenang. Fiha sururum marfu'ah. Maka Allah menggambarkan pula adanya sofa-sofa yang duduk di situ hanyalah mempelai, pengantin baru sahaja. Allah tidak sediakan, ya Ustaz? Pelamin. Makna katanya kamu memang raja bukan untuk sehari. Kamu adalah raja sepanjang masuk ke dalam syurgawi. Jadi sururum marfu'ah, di mana tilam-tilam ini, katil-katil ini, ya, sofa-sofa ini Allah Ta'ala tinggikan. Ya, antara makna tinggi ini adalah anda sedang dibawa untuk pergi ke mana sahaja. Tidak perlu anda berjalan dengan kaki anda. Anda hanya perlu stay di atas katil bersama dengan pasangan isteri anda, dan anda akan dibawa tanpa perlu kepada anda berjalan dengan usaha anda sendiri. Allah sekali lagi menggambarkan kita bukan panorama syurga yang begitu hebat dan gemilang. Dan wa akwabun mawdu'ah, ya, Allah Ta'ala jadikan bila kita dahaga sahaja, dah ada cawan tersedia dengan air apa yang kita paling nak. Tak perlu kita request. Dekat hotel bila kita makan, ya, kadang kita kena request, air mineral ada tak? Ya, lepas ceramah 1 jam akan ada sesi refreshment, makan-makan dengan VVIP kan, biasalah. Di mana pelayan akan kata, tuan nak tambah kopi, kita pun kata saya tak perlukan kopi. Tetapi dekat syurga dia takkan ada situasi di mana boleh tak nak air mineral. Air mineral tu memang dah ada. Kita memang akan mengatakan, macam faham-faham je saya sangat perlukan air mineral. Banyak tempat common sense tak ada. Sepatutnya, ya, dia ada 2 pilihan. Kalau tidak kopi, air sejuk. Tapi setengah tempat kita kena request air sejuk sebab dia air panas saja, ataupun manislah, saya perlukan air mineral. Syurga adalah tempat di mana anda tidak perlu buat, anda tak perlu buat request apa-apa, sebab memang akan disediakan. Yang akan menyediakan adalah yang menciptakan anda. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Air itu disediakan oleh pencipta anda. Dia paling tahu anda sukakan air apa. Air tebu ke, air soya ke, dia paling tahu anda suka air apa. Dan tidak akan berlaku di mana pelayan akan bertanya sesuatu yang anda rasa macam, dia ni tak faham aku ke? Seperti nak kopi lagi tu. You tak tahu saya diabetes. So takkan berlaku situasi di mana pelayan macam tak faham situasi kita. Saya dah tambah 2-3 kali, takkan nak tambah lagi. Pelayan kan kadang dia nak tambah lagi nasi, padahal tu dah kali ketiga dah kita tambah. Sebab dia hanya tahu, dia memang dilatih dengan untuk tanya orang yang dah habis makan ni nak tambah lagi ke tidak. Kemudian sedikit lagi, wa namariku masfufah, dan ke mana jua kita berjalan, ya, kita diperjalankan, ya, Allah Ta'ala akan menjadikan kita ada sahaja tempat untuk berehat. Ya, namarik ini bantal, masfufah yang tersusun, dengan maknanya kita boleh rehat di mana-mana sahaja. Kalau anda pergi ke Taman Tasik Titiwangsa ke, anda pergilah ke mana-mana Tasik, ke mana-mana taman, dia kena cari kerusi untuk boleh duduk-duduk rehat-rehat. Dan kalau weekend memang berebut lah, memang susah lah nak kena bawa tikar baru boleh duduk. Tetapi Allah Ta'ala kata kamu boleh duduk di mana-mana sahaja kerana bantal memang disediakan. Anda takkan pijak tanah kerana anda pijak permaidani yang sangat lembut dan mahal. Kalau menurut orang Arab ni, zarabi ni adalah antara kapek yang paling mahal. Istilah kita ni kapek merah lah, penghormatan. Anda takkan pijak tanah yang ada cacing, anda takkan pijak rumput yang menggatalkan kulit anda. Anda akan hanya pijak permaidani yang sangat lembut, yang terbentang.
sepanjang anda berjalan. Jadi ini adalah ayat-ayat syurgawi yang Allah letak dalam konteks kerja keras. Suratul Ghasyiyah cerita pasal dakwah. Jadi jangan hanya petik-petik ayat syurga tetapi tidak baca daripada awal surah hinggalah ke akhir surah. To get the big picture, kita kena baca ayat syurga daripada awal surah Bismillah sampailah kepada hujung surah Sadaqallahul Azim. And then kita akan dapat melihat Allah Ta'ala tidak akan meminggirkan dua perkara. Pertama optimism, yang kedua aktivism. Kamu kena optimis, kamu kena yakin kamu akan dapat syurga. Pada masa sama jangan kamu lupa aktivism. Kamu kena aktif bekerja untuk dapat syurga. Wallahu alam. Ustaz, dalam tempoh lebih kurang 15 minit yang